Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar bersama Teacher Fiza. Baik, kita masih lagi dalam 11.2 translasi bahagian kedua. Apa yang awak akan pelajari pada hari ini ialah, pada area pembelajaran, murid akan dapat menentukan imej dan objek bagi satu translasi dan menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi. 11.2.3 Imej dan objek dalam satu translasi. Lukis imej bagi objek A dalam rajah dengan translasi berikut. Okey, A ini ialah awak punya objek dan ini ialah vektor translasi awak, di mana pergerakannya menunjukkan negatif 2, negatif 4. Negatif di atas ialah menunjukkan pergerakan ke kiri. Okey, bergerak ke kiri sebanyak 2 unit dan negatif 4 menunjukkan pergerakan ke bawah sebanyak 4 unit. Jadi, seperti yang kita maklum, translasi bermaksud setiap titik digerakkan dengan arah dan jarak yang sama. Jadi, kita ambil bucu yang pertama. Okey, kita ambil ni. Dia bergerak 2 ke kiri, kita lompatkan dia. 1, 2 ke kiri dan 4 ke bawah. Jadi, 1, 2, 3, 4. So, dia berada di sini. Okey, kemudian kita ambil lagi satu bucu. Kita ambil bucu ni, dia bergerak dengan arah dan jarak yang sama, iaitu negatif 2 bermaksud 2 ke kiri, 1, 2 dan 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. So, dia berada di sini. Jadi, kita akan lukiskan objek, imej bagi objek ini dengan menggunakan saiz yang sama. Okey, kalau awak nak gerakkan ketiga-tiga bucu pun boleh. Tapi, kalau awak dapat anggarkan apakah imej tersebut, cukup sekadar kita gerakkan 2 bucu sahaja. Okey, kita boleh dapatkan lukisan dia. Di mana pergerakan ini ialah satu kotak. Jadi, kita ambil satu kotak ke bawah. Okey, saiz dia kan. Yang ini ialah 2 kotak, jadi 2 kotak. So, kita dapat juga bentuk imej dengan saiz yang sama. Kemudian, kita labelkan dia sebagai apa? A tanda. Okey, nama objek ialah A. Jadi, nama imej ialah A tanda. So, itulah awak punya imej bagi objek A dengan translasi negatif 2, negatif 4. Okey, rujuk B. So, kita ada 3, negatif 1. 3 bermaksud positif. 3 ialah pergerakan ke kanan sebanyak 3 unit. Negatif 1 ialah ke bawah sebanyak 1 unit. Lagi sekali macam tadi, kita ambil satu bucu. Gerakkan 3 ke kanan. 1, 2, 3 dan 1 ke bawah. So, negatif 1 di sinilah, 1 ke bawah. Ambil lagi satu bucu. Saya ambil bucu yang ini. So, 1, 2, 3 ke kanan dan 1 ke bawah. So, dia berhenti di sini. Boleh tak kalau awak nak sambungkan lagi satu titik? Nak buat juga pergerakan tu? Boleh. Tak jadi masalah. So, kita ambil bucu yang ni. Kita gerakkan 3 ke kanan kan? 1, 2, 3 dan 1 ke bawah. So, awak dah ada 3 bucu. So, samalah macam tadi. Kita kena buat apa? Kita kena cantumkan dia setiap bucu tu tadi. Okey, kita kena cantumkan supaya dia dapat imej dengan bentuk dan rajah yang sama. So, itulah awak punya apa? Imej. Kena tak label? Mesti label sebagai A tanda. So, itulah cara untuk mendapatkan imej bagi satu translasi. Okey, bagaimana menentukan koordinat bagi imej Q31 di bawah translasi negatif 52. Okey, untuk mendapatkan satu koordinat pada satah kertas, kita boleh lukis satah kertas. Okey, kaedah 1, kita lukis satah kertas dengan memplotkan Q pada kedudukan 31. So, Q berada di sini. Kemudian, kita gerakkan dia mengikut vektor translasi, iaitu negatif 5 bermaksud 5 kotak ke kiri dan 2 kotak ke atas. Jadi, kita gerakkanlah macam ni tadi. 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri dan 2 ke atas. 1, 2. Okey, kita dapat di sini. Maka koordinat Q tanda inilah yang disuruh carikan. So, Q tanda koordinat dia ialah negatif 2, 3. Ingat, koordinat mesti ada koma dan kurungan.
Okey, ada satu lagi kaedah ialah dengan mengira. Bagaimana nak kira? Okey, awak tengok sini ni X, Y. Atas ialah untuk X, bawah ialah untuk Y. Bila kita nak dapatkan objek kepada image, kita lakukan operasi tambah. Okey, ingat. Objek kepada image, nak dapatkan objek kepada image, kita lakukan operasi tambah. Apa maksud saya ialah, untuk dapatkan Q tanda, awak akan tambahkan sahaja X dengan X dia. Okey, ni X dia. So, 3 tambah dengan negatif 5. Okey, negatif 5 untuk X. Pasangan dia, koma, Y. Y awak ialah 1 tambah yang bawah ni, 2. So, ingat, kena tutup kurungan. So, Q tanda awak ialah 3 tambah negatif 5. So, kita akan dapat negatif 2. Okey, untuk Y, 1 tambah 2, kita dapat 3. So, koordinat bagi image dia ialah negatif 2, 3. Sama macam dengan kaedah lukis pada satah kartes. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Okey? So, tentukan koordinat bagi titik A jika koordinat image-nya di bawah translasi 3, negatif 2 adalah seperti berikut. Okey, dalam kaedah ini, soalan ini, awak diberi image. Dia suruh awak cari objek. Kalau tadi, bila objek cari image, kita kena tambah. So, kalau image nak cari objek, kita kena tolakkan. So, X dengan X, Y dengan Y. Sama macam tadi, atas ialah untuk X, bawah ialah untuk Y. So, apa nak buat? So, A dia ialah dengan menolakkan ke koordinat image, iaitu negatif 6, tolak dengan translasinya, pergerakan dia iaitu 3. Koma, untuk Y pula, 1 tolak negatif 2. Okay, awak punya pergerakan tadi apa? 3 negatif 2 kan? Ini untuk X, ini untuk Y. Alright? So, kita dapat berapa ni? Kurungan A ialah negatif 6, negatif 3, kita dapat negatif 9. 1 tolak negatif 2. Tolak-tolak ialah tambah. 1 tambah 2, 3. So, ini awak punya koordinat bagi objek A tersebut. Kita tengok B. So, kita ada 9, 0. So, dia punya objek ialah dengan menolakkan 9 tolak 3, 0 tolak negatif 2. Tutup kurungan. So, A ialah 9 tolak 3 kita dapat 6. 0 tolak negatif 2. Tolak-tolak jadi tambah. 0 tambah 2, 2. So, koordinat dia ialah 6, 2. Ingat untuk image nak dapatkan objek, kita lakukan operasi tolak. Untuk objek nak dapatkan image, kita lakukan operasi tambah. Okey, tentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. Kali ini dia nak apakah pergerakannya. Dia tak bagi pun awak rajah. Tapi awak diberi koordinat image dan juga koordinat objek. Tentukan translasi. So, seperti yang kita ketahui, image ialah pergerakan terakhirnya. Jadi, untuk mendapatkan translasi pergerakan akhir, tolaklah dengan pergerakan awal. Tetapi awak ingat, translasi mesti ditulis dalam bentuk yang ini kan? Atas, bawah. Atas adalah untuk apa? X. Bawah adalah untuk Y. Jadi, P tanda tolak P. Bermaksud, 3 tolak 2 untuk atas, 6 tolak 9 untuk bawah. Okey, 3 tolak 2 kita dapat 1. 6 tolak 9 ialah negatif 3. Jadi, inilah awak punya translasi. 1, negatif 3. Okey? So, penyelesaian masalah. Agnes menggerakkan buah damnya dari A ke B.
Dan kemudian ke C. Nyatakan pergerakannya dalam bentuk vektor translasi buah dan bertanda. Okey, pergerakan A ke B. So, A pergi B. Kita ambil bucu ni. Pergi ke bucu yang inilah. Setara dengan dia. Kita tengok kotak ni tau. Senang nak tengok. Kita tengok kotak. So, kita tengok kotak. So, bucu ni. Objek dia sekarang A. Dia pergi ke B. A ke B. So, berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ini untuk jawapan A ya. 4 ke kiri. So, negatif. Dan dia turun bawah sebanyak 1, 2. So, negatif 2. So, translasi dia ialah negatif 4, negatif 2. Sekarang dia buat apa? Dia menyambung daripada B pergi ke C. So, kita ambil bucu mana ya? Kita ambil bucu ni senang. Bucu ni, so untuk si bucu yang sepadan dengan dia ialah yang ini. Okay, kita ambil ni lah senang. Okay, ni dengan ni. So, dia tidak melalui gambar rajah kan? Okay, bucu ni setara. Dia bergerak ke kanan. 1, 2, 3 ke kanan. So, jawapan B 3 ke kanan. Kanan ialah positif. So, positif 3. Kemudian dia turun ke bawah. 1, 2. 2 ke bawah. So, negatif 2. So, inilah awak punya vektor translasinya. Awak punya translasi kan? So, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye!